Okey, bayangkan kita ada meeting online dan kita ada ramai orang yang kena live online kat kita punya bilik meeting. Kalau orang kat sini, kita kena bagi kamera kat sini. Kalau orang belah sini, kita kena bagi laptop kat sini. Kalau orang tu jauh, kita kena bagi pas laptop kat sana. Ataupun kita tak guna laptop tapi kita gunakan webcam. Boleh juga. Bila orang ni nak cakap, dia bagi webcam kat orang ni. Ada orang ni nak cakap, bagi kat sini. Kalau sana, dia bagi webcam sana. Untuk video conference macam tu, kita ada beberapa solution sebenarnya. Kita boleh pakai banyak kamera, boleh pakai banyak webcam. Tapi kalau kita nak mudah pakai satu sistem saja, kita boleh gunakan PTZ camera system. Macam ni. Ini adalah kamera yang kita boleh kawal. Kita boleh gerak-gerakkan dia dan kita boleh zoomkan dia. Betul tak? Tu. Dia pun setuju? Jom. Okey, ini PTZ kameranya. Saya boleh pusingkan kiri kanan. Nampak ni, saya boleh pusingkan. Dan saya boleh dongakkan atas dan bawah. Okey, belakang ni pula kita ada kita punya output. Macam ni kita ada SDI, kita ada HDMI, kita ada LAN dengan kita ada power. Sebelum saya terangkan lanjut, kita kena tahu dulu apa itu PTZ camera. P adalah pan, gerak kiri kanan, okey. T adalah tilt untuk kita dongak, dongak atas, dongak bawah. Dan Z untuk zoom. Depan, zoom in, zoom out. Itulah PTZ. Fungsi benda ni sama je macam webcam sebenarnya. Cuma webcam biasa statik. Yang ini tak statik. Dia boleh gerak-gerak. Kalau get webcam ni yang biasa kita kena gerak macam ni. Yang ini tak. Dia boleh gerak sendiri. Kiri kanan, atas, bawah dia boleh gerak. Dan kalau yang webcam biasa tak boleh zoom, mungkin boleh lah zoom secara digital. Tapi bila zoom digital, dia punya kualiti tu akan drop. Yang ini tak, dia zoom secara optical. Maksudnya ada, kita tengok sini tengok ni dia punya lens dia. Kalau kita zoom in, zoom out, dia akan gerak lens tu. Untuk test kita kena hidupkan dululah. Saya cucuk power dulu. Dan kat sini saya ada output 3G SDI dengan HDMI. HDMI ni biasa kita boleh faham, SDI ni maksud SDI adalah Serial Digital Interface. Apa kelebihan SDI ni berbanding HDMI? Sebab kita boleh mudah je kalau kita nak pakai mana HDMI saya. Wayar HDMI ni kan kita dah biasa guna. Kenapa tak pakai HDMI saja? Kenapa kena ada SDI? Kelebihan SDI ni adalah ianya lebih reliable. Kalau kita dah cocok connection SDI sini, dia dah lock dah tu. Kita punya kabel ni boleh gerak-gerak, dia maintain saja. Lepas tu pula SDI ni kita boleh connect panjang. Beratus meter kita boleh tarik kabel panjang. Kalau HDMI tak boleh tarik panjang-panjang sangat. Kalau terlalu panjang tu dia tak reliable sangat. Kita mungkin perlukan repeater untuk boost balik signal untuk hantar lebih jauh. Tapi itulah tak praktikal lah kalau kita nak guna HDMI untuk connection yang panjang. Tempat yang kita kena tarik kabel ni panjang, kita akan pakai SDI. Contohnya dalam masjid, dekat dewan. Itulah bilik meeting. Kalau bilik meeting tu kita nak set up benda ni static kat situ je kan, kita dah pasang rig properly, maybe dia akan pakai SDI juga. Kalau benda ni dekat dengan komputer, tak ada masalah pakai HDMI. Okay, itu SDI. SDI pula ada banyak level. Ada yang 3G macam ni, 3G, ada yang 6G, 6G dan ada yang 12G. Dan mungkin dia ada atas-atas lagi lah. Kalau 3G ni maybe ada limitasi dia dalam maybe Full HD. Bila kita up ke 6G, 6G, kita akan boleh guna 4K pula. Sebelum ni kalau untuk 3G boleh Full HD saja. Bila 6G kita boleh pakai 4K punya resolution. Bila kita naik lagi 12G, kita boleh maybe boleh support 4K tapi dia punya frame rate tu sampai 60 fps. Itu secara ringkas lah connection SDI ni. Kalau korang tengok TV semua, barang-barang broadcast kan yang proper, dia akan guna SDI. Sebab tu kamera yang SDI ni kita boleh gerak. Kan kita tengok kat TV tu, orang tu boleh gerak-gerak kamera-kamera kan, sebab pakai SDI. Kalau pakai HDMI untuk connect kamera dan kamera tu kita gerak-gerakkan, connection SDI ni akan kejap gila. Kalau tengok TV, kita connect HDMI, kan kalau goyang sikit TV macam keruk kan. Sebabnya HDMI senang pakai tapi dia tidak reliable kalau benda tu terlalu panjang dan banyak movement. Alright, itu output SDI dengan HDMI. Sekarang kita ada LAN. LAN ni gunanya kalau saya cocok sini kabel LAN ni, kita akan connect kabel LAN ni pada kita punya switcher.
Sebab kita nak control ni dekat switcher. Contoh kat sini saya ada switcher satu daripada sama juga RGB link. Saya cocok dekat dia punya LAN connector juga untuk control. Okey, saya cocok power. Saya connect HDMI. Saya tak pakai SDI sebab saya tak ada SDI punya connector. HDMI ni saya akan connect pada output kamera ni dan input saya punya switcher ni. Nampak ada beberapa input kat situ. Saya letak satu sebab dia boleh handle sampai 4 ni yang model ni, switcher ni. Okey, saya letak satu saja. Okey, dah hidup cun. Saya on kejap. Okey, nampak tu. Tu dia punya display dia. Cara dia tak susah sebenarnya. Kalau korang tengok kat atas kanan kan, butang situ, saya boleh control kamera kat situ. Nampak tu. Okey. Bila kita dah set up benda ni, kita boleh ikut hati kita lah. Kita nak buat macam mana. Sama ada kita nak direct record dekat kita punya switcher ni. Itu kalau record. Kalau nak buat live streaming pun boleh juga. Sebab kita ada connection USB ni. Benda ni akan jadi macam webcam untuk kita. Kita boleh ambil USB, cocok dekat kita punya switcher. Nampak tu? Ada output USB satu kan? Saya pakai yang ini. Kita boleh switch banyak kamera untuk saya punya switcher ni. Tapi disebabkan ada satu saja, kita akan control satu sajalah. Saya boleh touch screen kat situ pun tak ada masalah. Saya boleh switch guna touch screen saja. Okey, saya pakai yang ni. Try control dan zoom in, zoom out kat kiri ni. Nampak ada zoom in, zoom out. Okey, tengok dia punya. Kalau zoom in, zoom out, nampak tak? Bergerak kan dia punya lens kan? Inilah optical punya zoom, bukan digital. Ini contoh footage yang saya dapat. Nampak tak? Kalau saya zoom, dia tak pecah pun. Comel je kalau dia zoom kan. Walaupun kualiti dia taklah cantik sangat, tapi boleh lah. Dia tak pecah. Zoom out, zoom in, okey. Saya boleh control semuanya daripada saya punya switcher ni, tanpa perlu saya usik pun kamera ni. Gerak-gerak sikit. Tengok dia punya autofocus, okey tak? Ada autofocus. Sekarang benda ni untuk siapa PTZ camera system ni? Kalau nak kata streamer biasa, tak. Sebab harga dia mahal. Yang RGB link ni punya pun, dia punya setup ni mau makan 5-6 ribu minimum. Dia ada banyak model, tapi saya boleh expect minimum tu 5-6 ribu kita punya budget. Ini kalau setup satu kamera. Dan ini bukan yang jenis kualiti dia cantik tau. Dia ada yang 4K punya. Itu kadang sampai harga satu kamera ni saja maybe boleh cecah belasan ribu lah. 12 ke 16 ribu boleh cecah kot, tak silap saya. Memang kos dia agak tinggi, tapi ada sebab. Sebab benda ni target dia bukan streamer macam online. Macam contoh lah kalau saya nak buat live streaming ke apa kan, saya takkan guna kamera macam ni. Sebabnya apa? Mahal satu hal. Satu lagi, dia punya gambar dia tak cantik. Kalau kita nak set up PTZ kamera macam ni, tapi kualiti dia macam kamera saya. Kamera saya ni maybe setup dia dalam 8,000 macam tu lah. Kalau kita nak pakai yang macam ini, harga dia maybe 20,000 ke 30,000 ke atas. Dia punya lens pula boleh control guna yang saya tunjuk ni kan tadi kan. Kita boleh control kat sini PTZ ni. Dan juga dia punya lens tu boleh fix aperture, di mana kalau kita zoom, dia punya keterangan video tu boleh lebih kurang je. Kalau biasanya kalau kita zoom, makin lama makin gelap kan. Ada lens yang mahal, makin zoom okey je. Itu harga dia, setup tu dah ratus ribu tu. Nampak tak? Dia punya target market tu lain. Bukan macam orang macam kita. Spek benda macam ni, harga dalam 6,000 ke 7,000 punya rig macam ni, yang PTZ camera, kira consider agak, bukanlah nak kata murah, tapi boleh kategori yang budget punya PTZ system. Orang yang boleh pertimbangkan budget punya PTZ camera ni, maybe golongan orang yang buat video-video ceramah agama ataupun buat live video ceramah agama kan. Kalau dia ceramah agama, dia hala ke seorang saja, contohnya macam ustaz yang menyampaikan kat depan tu, dia hala kat situ saja, tak perlu pakai ni. Pakai biasa je. Kalau pakai camcorder, capture card, settle. Tapi kalau kamera tu kita nak bergerak, yelah, dah lah seorang saja handle live streaming. Lepas tu pula dia nak adjust kamera ni supaya boleh nampak ramai orang. Dia boleh kejap fokus kat ustaz kat depan. Lepas tu pula dia boleh pergi fokus kamera ni, halakan dekat orang yang bertanya soalan. Benda macam tu sesuai pakai ni. Di mana dia tak perlukan kualiti video yang terlalu cantik, asalkan okey saja. Then dia mudah nak manage live streaming tu seorang. Ataupun kita nak pasang benda ni dekat meeting room boleh, ataupun nak pasang benda ni dekat dewan. Kalau macam siapa tengok yang dewan besar-besar, contohnya kalau dewan university yang ada kamera boleh kontrol dari jauh tu, dia bukan pakai ni, dia pakai lebih kurang macam ni, PTZ kamera. Harga tu lagi mahal sebab dia boleh zoom jauh. Kamera dia pun bukan kecil je ni, dia besar lagi. Dia besar lagi kamera punya body tu, gerak kan. Lepas tu dia boleh zoom jauh sampai ke dewan tu. Padahal kamera ni kat belakang dewan sana. PTZ kamera, okey? Itulah dia.
kalau sebelum ni korang tak tahu apa itu PTZ camera, untuk siapa, berapa range harga dia, sekarang dah tahu. Dia macam webcam saja, cuma webcam yang advance. Okey, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.